Ustaz. Cantik dah dia. Got it. Hebatlah, hebat. Tak. Tak apa, Nak belajar. yang ni saya nak buat kelas siang dulu. Yang ni kelas siang dulu. Tapi kelas yang malam tu mungkin tahun depan lah kot. Saya kena adjust balik saya punya jadual malam. Yuran berapa Ustaz kalau bayaran? Yuran. Kalau yuran dia 100 untuk sebulan. Sebulan. Tapi kita ikut sesi kan. Sesi maknanya 4 sesi 100. Satu semester. Satu semester. One semester. 4 kali sebulan. Wow. Kita dapat sertifikat tau. Dia kira lulus. Lulus lah insyaAllah. Tak ada yang fail Tak ada yang fail, semua lulus. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang tak dapat dengar ni katanya. Ya. Puan Dayang Habibu bawah sekali tu. Oh, Dayang Habibu. Macam mana nak bantu dia? Macam mana nak bantu dia? Cuba dia keluar dan masuk balik. Oh. Okay, minta maaf Ustaz, saya keluar dulu Ustaz. Dah kita kena panggil. Okey. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya-Allah. Betul semangat. Itu pun tak dapat nak masuk. Saya tengah kelangkap-kelangkap nak masuk yang ada 2-3 orang. Tapi pelan masuk kat Abiat. Okey, boleh kita mula ke? Boleh Ustaz? Okey. 11.30. Okey. 11.30. Nak mula 11.30? Belum, masuk dah 11.22 dah. 7 minit lagi. Berapa orang Ustaz? Sekarang ni ada 35, 40. 40 tu saya tengok sini. 40. Okey lah Ustaz, pulang pada Ustaz lah. Okey nanti saya akan sharekan skrin. Saya cuba dulu. Sekarang nampak tak skrin yang saya share ni? Keluar tak dekat peranti tuan-tuan? Belum? Dah keluar. Dah. Kacak. Dah ada Ustaz. Okey, mantap Kacak benar. Kacak gila. Kacak gila. Boleh kita orang nak cakap Sarawak cakap, Ustaz faham. Pasal ada dia punya alih bahasa dia ada. Ya. Saya faham bahasa Sarawak insya-Allah, tapi jangan laju sangat. Pelan-pelan bolehlah tangkap. Yalah boleh. Usir Ustaz. Usir. Usir. Usia tu apa pula dah? Dah tak faham dah. Satu-satu, pelan-pelan. Oh, usia. Itu pun kata saya faham, tapi jangan cepat. Usir pun dah tak tahu. Ustaz ni. Okey lah. Macam mana nak bantu Puan Dayang Habibu tu, dia tak dapat dengar katanya. Saya pernah dah dengar Dayang Habibu ni. My friend, I don't know. Dah lupa lah, banyak kawan saya lupa. Habibu ni. Dayang Habibu, macam mana tu? Tapi dia dengar tak cakap kita Ustaz? Dia tak dengar. Tak dengar both side? Tak dengar. Masya Allah, ramai ini 40 Online tu dah add semua 100 lebih Ustaz. 100 lebih. Saya kata masukkan je, ada orang tak datang. Ada cucu tak dekat rumah minta tolong, cakap dengan dia. Siapa? Habibu. Kita kenal Habibu. Masalahnya nombor je kita tak tahu. Nombor telefon, kita tidak boleh telefon bagi tahu cara dia. Sekejap, saya ada, saya pakai iPad, saya call saya cuba call dia. Tapi tak. Ansafara Zafira. InsyaAllah. Ramai ni yang tulis bahasa Arab ni. Ya, handal tu. Handal. Alina dah masuk ya? Alina tahu Habibu ni macam dia punya geng. Tanya Puan Alina. Alina masuk tak? Puan Alina. Dah masuk tak? Bunyi pun suaranya. Kak Habibu pergi setting then on kan audio. Puan Habibu kata, Kak Habibu pergi setting then on kan audio. Apa maksud tu? Ni Puan Habibu ni. Puan Habibu, siapa kenal Puan Habibu? Siapa kenal Puan Habibu?
Ni. Rapia, This one. Mada, Pada. This Tak. one. Habibu. Mana? Ni siapa Ni. ni? Ni Puan Habibu. Siapa kenal? Dah dapat dah. Muka cantik dah. Dah ada. Boleh. Kenapa Dia muka bersedih? Lah tak Zan. dia tak dengar tu. Oh tak dengar? Dia tak dengar. Dia tak setting. Dia punya mic tu Dia mute kena mute. Dia masih unmute. Unmute. Dia Dia kena letak tak. speaker. Dia tak tekan dekat apa tu wifi ataupun dial dekat bawah tu kan ada kita punya Mute. Stop video. Unmute pangkar dengan tak pangkar. Video. Ustaz boleh buat dia untuk unmute. Sebab Boleh Ustaz lah. host. Oh, boleh. tak boleh dia Ustaz boleh. tak boleh dia kena set sendiri. Ustaz off dulu semua, mutekan semua. Lepas tu nanti on balik. Macam tu boleh. Oh ya. Yeah. Ya, Okey, boleh. ni, Kalau admin. orang yang main cakap tu dah Ustaz mute kan. Macam Okey, saya. Ustaz mute kan. Saya cuba dulu. Nanti tuan-tuan buka balik mic tau. Okey, saya dah mute all. Dapat Ustaz. You dah mute all. Then now saya dah buka balik. Okey, buka balik. Masing-masing buka balik. Saya nak sembang dulu dengan tuan-tuan. Boleh. Dapat. Okay. Dah. Ni Okey. tadi Puan Habibu tadi dapat dah? Dapat Pada- dah Bibu. Puan Habibu sebab dia tak tekan tu. Dia tak tekan ada satu butang kat bawah tu. Kan unmute. Dia tak pergi dekat setting. Dia tak onkan audio. Masalahnya dia kena dia tak onkan audio Ustaz. Dia tak dapat dengar kan. Dia tidak onkan Tapi patut bagi dia training. Macam mana nak masuk Unimas ni nanti ni? Kita ada program kat Unimas. Kak Habibu kena klik dekat yang 3 dot dekat bawah tu. Lepas tu pergi setting, lepas tu ada cikgu tempat dah dekat berbunyi connect dah. audio. Dia tak dengar. Dia tak dengar. Kalau boleh contact dia tak apa. Siapa boleh contact dia. Selular Nanti tu saya pilih call dia Ustaz, wifi saya atau call dia. apa. Okey, terima kasih. Cuba call dia ni. Okey lah. Syukran. Alhamdulillah. Hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Waalaikumsalam. Okey, kita mula lagi 1 minit. Kita mula. Zohor masuk pukul berapa? Sarawak? 12? 12:30 ya. 12.30. 12.30 Ustaz. Masya-Allah. Okey, kita nak memperkenalkan kalau dekat Ustaz Rusdi itu saya kira majoriti dah hadir dekat IIC. Saya rasalah. Wallahu a'lam. Jadi hari ini kita akan cerita lagi, tapi tidaklah kita nak cerita pengenalan kaedah tu, kita lebih kepada nak memperkenalkan bahasa Arab mengikut kaedah pusar. Bagus ya, dia punya sound clear. Clear Dia sebab dekat dengan laptop. Oh, Ustaz pakai laptop kan? Kalau sekejap kalau sekarang clear tak? Boleh. Apa yang clear? Clear juga Boleh. Mana gambar yang Ustaz? Apa yang clear? Tak ada gambar apa muka Ustaz kan? Suara. Suara koi. Best. Saya cuba pakai mic supaya clear lagi lah. Harap-harapnya. Jelas sangat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kelas kita ni ada rakaman. Nanti tuan-tuan dan perempuan ni boya sekalian boleh tengok dekat Telegram. Siapa yang tak ada aplikasi Telegram kena install jugalah aplikasi Telegram. Selepas tu nanti boleh tengok dekat situ rakaman kelas kita yang hari ni dan juga yang minggu depan, insya-Allah. Minggu depan ada? Minggu depan hari apa? Selasa. Selasa ada apa Ustaz? Ada Selasa. Selasa juga lagi? Kita punya janji berapa kali jumpa? 2 kali 20 Disember. 20 Disember. Okey, bukan minggu depan kan? 20. Ustaz ada buat Khamis.
8. Khamis 8 hari bulan untuk kumpulan jemaah Masjid Abyad kan. Ya. Tapi kalau yang tak sempat datang hari ni boleh juga tengoklah. Boleh juga hadir yang apa nama ni? Abyad. Hari Khamis. Nanti kita maklumkan dalam grup Sarawak ni Yep. Dalam grup Quran Sarawak ni siapa yang tak dapat datang hari ni boleh tengok yang boleh datang yang Abyad ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana yassir wa la tu'assir. Rabbana tamim lana bil khair. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey. Tu Puan Dayang tu dah nak mula connecting dengan audio dia tu. Okey. Tuan-tuan dan perempuan, ada tuan-tuan kat sini? Macam semua perempuan. Cek nama lah Ustaz. Sekejap ya. Okey. Show captions. Tuan-tuan bekerja atas. Waalaikumsalam. Tuan Abu Bakar tu ada. Ada juga Okey, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tak apa, nanti tolong bantu sekali Puan Dayang tu, cara tu macam tak dengar lagi tu. Tak apa Baik, kita akan berkongsi berkenaan dengan bahasa Arab, Al-Quran yang Allah Taala turunkan kepada kita tu, kita nak faham Kita nak faham. Yang mana dalam kaedah pusar kita dah letakkan mana-mana perkataan yang bahasa Melayu kita kira kita dah boleh fahamlah perkataan tu. Manakala perkataan yang dah kita kumpulkan dalam diagram kita warna pink, sekali lagi saya akan sharekan screen warna pink pun kita andaikan kita faham, tapi perlu bertatihlah pelan-pelan kita ada pink B dan juga ada pink A. Okey, kita ada pink B dan juga pink A. Jadi kalau kita kuasai perkataan-perkataan yang ada dekat dalam diagram pink A dan juga pink B, insya-Allah kita sudah pun menguasai sebahagian besar daripada perkataan bahasa Arab. Kemudian nanti kita akan tengok mana-mana perkataan bahasa Melayu, dan yang ketiganya perkataan yang sering kali berulang. Yang berulang ni dia depend lah kepada kebiasaan dan juga kekerapan kita membaca Al-Quran. Kalau kita sering kali baca Quran, insya-Allah perkataan tu kita akan jumpa selalu. Tapi kalau kita baca masa bulan Ramadan kita jarang jumpa lah. Jadi dengan sebab itu kita akan dapat tangkap dan juga dapat memahami perkataan daripada ayat Al-Quran yang kita baca. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu dulu bahasa Arab ni dia ada 3 kategori, 3 pembahagian 3 pembahagian. Kalau tuan-tuan nak catat, catatlah. Tak catat pun tak apa. Yang terbaiknya catat. Tapi kita tak paksa. Bahasa Arab dia terbagi kepada 3. Sama juga macam bahasa kita. 3 ni apa dia? Yang pertama, isim. Isim ni apa dia? Kata nama. Isim ni kata nama. Yang keduanya, fi'il. Fi'il ni kata perbuatan ataupun kata kerja. Baik. Dan yang ketiganya, kita namakan sebagai haraf. Ataupun nak sebut bahasa Melayu dia huruf. Huruf ataupun nak terjemah lagi dalam bahasa kita, huruf ni kita terjemahkan sebagai kata sendi. Kata sendi. Dalam, itu semua kata sendi. Dalam bahasa Arab disebut sebagai kata sendi ataupun haraf. Dia punya istilah dia. Baik. Jadi bahasa Arab ada 3, isim, fi'il dan juga haraf. Baik, tuan-tuan, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan, dalam diagram kita warna pink B, nanti saya akan tunjuk share screen. Dalam diagram kita warna pink B ni, ini semua dekat kategori haraf. Ini semua dekat kategori haraf. Saya dah sebut dah, saya tulis kat sini.
Diagram warna pink B. So, kalau kita kuasai diagram warna pink B, kita sebenarnya sudah menguasai kategori yang ketiga ni, iaitu haram. Okey? Kemudian, dalam diagram warna pink A, diagram warna pink A, mana pink A? Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan ya, dia punya okey, pink A ya. Baik, dalam diagram warna pink A ni, perkataan-perkataan yang ada dekat sini, semuanya duduk dalam kategori isim. Semuanya duduk dalam kategori isim. Ini ada dekat dalam warna pink A. Itu maknanya, kalau tuan-tuan kuasai diagram warna pink B, kuasai juga perkataan-perkataan yang ada dekat diagram warna pink A, bermakna tuan-tuan dah dapat sebahagian besar daripada perkataan yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Okey? Yang diulang-ulang dalam Al-Quran. Baik. Ada lagi satu, iaitu dekat diagram, dekat kategori isim ni, ada lagi perkataan-perkataan yang tidak dimuatkan dalam pink A. Ada lagi perkataan-perkataan yang tidak dimasukkan dalam diagram warna pink A. So ini bukan semua perkataan isim dimasukkan dekat pink A ni. Jadi dalam Al-Quran banyak lagi perkataan-perkataan isim yang tidak dimasukkan dalam diagram warna pink A. Cumanya nanti, macam mana kita nak kenal perkataan itu kategorinya isim kalau dia tidak dimuatkan dalam diagram warna pink A ni? Macam mana kita nak tahu perkataan itu isim? Kan? Kalau sekiranya dia tidak dimuatkan dalam diagram warna pink A ini. Maka ulama bahasa Arab, dia bagi tahu kepada kita, kalau kita baca Quran, kita nak tahu perkataan itu kategorinya isim, kalaupun dia tak ada dalam diagram warna pink A, kita boleh tengok daripada sudut bentuk dia. Bentuk perkataan tu. Bila nampak je bentuk dia tu macam ni, ini isim. Perkataan ni kategorinya isim. Dia bukan fi'il dan dia bukan harf. So apakah bentuk perkataan-perkataan yang kita boleh kategorikan dia sebagai isim? Yang pertama, kita nak tahu kata perkataan itu isim. Bila kita baca Quran, tuan-tuan tengok dekat perkataan tu ada alif lam di pangkalnya. Ada huruf alif dan juga lam di permulaan perkataan tersebut. Contoh, kita baca al-qamar. Al-qamar. Tuan-tuan mesti jumpa. Ataupun tuan-tuan jumpa perkataan asy-syamsu. Ada alif lam dekat depan. Asy-syamsu. Wasyamsi wa duhaha wasyamsi. Dan ada alif lam. Kat pangkal dia ada alif lam ni. Maka perkataan itu kategorinya apa? Isim. Dia bukan kategori fi'il dan juga bukan kategori harf. Okey? Ada perkataan lagi, Ar-Rahman ada alif lam, Ar-Rahim ada alif lam. Banyak lagi lah perkataan-perkataan yang ada alif lam dekat pangkal dia. Bila kita baca Quran, nampak je perkataan tu ada alif lam, bermakna dia kategori isim. Baik, itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, yang nak bagi tahu kepada kita bahawa perkataan tu isim, di hujung perkataan tersebut adanya tanda tanwin. Tanwin, saya tulis tulisan Rumi ya. Tanwin. Apa itu tanwin? 2 baris di depan, 2 baris di atas, 2 baris di bawah. Dan tanwin ni duduk dekat hujung perkataan lah. Dia duduk dekat hujung perkataan. Syarat nak letak tanwin, kita kena buang alif lam pada pangkal perkataan itu. Okey, contohlah kita baca Quran. Falahum ajrun. Ajrun. Tuan-tuan dah jumpa dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sampai hujung tu kita jumpa
falahum ajrun. Tengok, ada tanwin dekat ujung. Bila perkataan tu ada tanwin di hujung, 2 baris di hujung perkataan, bermakna perkataan ni kategorinya apa? Isim. Walaupun dia tak ada dalam diagram warna pink A yang kita tunjukkan tadi, tapi kita boleh tahu kata dia juga isim disebabkan hujungnya ada tanwin. Kita baca lagi dalam surah yang sama, kita jumpa falahum ajrun ghairu mamnunin. Tapi kita baca mamnun lah sebab kita waqaf kan. Mamnunin hujungnya ada tanwin. 2 baris di hujung, bermakna perkataan mamnun ini ialah isim. Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf. Okey tuan-tuan. Itu tanda yang kedua yang nak menunjukkan bahawa perkataan itu isim. Tanda yang ketiga yang nak menunjukkan bahawa perkataan itu isim apa dia? Hujung perkataan itu berbaris bawah. Hujung perkataan tersebut berbaris bawah. Saya buat begini garis. Hujungnya berbaris bawah. Sama ada baris bawah 1 ataupun berbaris bawah dengan 2 baris di bawah. 2 baris. Tak kisahlah. Yang penting hujungnya berbaris bawah. Contoh. Kita ambil perkataan. Contohlah. Al-qalam. Al-qalam. Hujung dia baris bawah. Al-qalami. Baris bawah. Jadi bila hujung berbaris bawah, kita tahulah bahawa perkataan itu isim. Kita baca lagi. Bismi. Ismi. Tuan-tuan baca dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Hujung dia baris apa? Baris bawah. Maka perkataan itu ialah isim. Okey? Kita baca lagi. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Tengok. Ar-Rahimi. Hujung baris bawah. Bermakna perkataan ini ialah isim. Okey. Falahum ajrun ghairu mamnunin. Tengok baris bawah. Kan? Jadi pada perkataan mamnunin mengumpulkan 2 tanda isim. 2 tanda yang menunjukkan perkataan itu isim. Pertama, hujungnya baris bawah. Yang keduanya bertanwin. So, daripada situ kita tahulah bahawa perkataan ini ialah isim kategorinya. Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf. Baik. Yang keempat ni saya nak langkau dulu. Saya tak nak cerita lagi. Sebab kalau kita cerita sekarang nanti kita ambil masa yang lama. Kita langkau dulu, kita ambil pada tanda yang kelima. Okey, tanda yang kelima. Nombor 4 mana nombor 4? Nombor 4 saya langkau dulu. Okey, kita ambil yang kelima. Apakah tanda yang menunjukkan perkataan itu kategorinya isim? Dia bukan fi'il dan juga dia bukan haraf. Bila kita baca Quran, perkataan ini isim ke, fi'il ke, haraf? Kata nama ke, kata kerja ke, kata sendi? Maka ada tanda yang kelima. Apa tanda dia yang kelima? Perkataan itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, dia berada selepas haraf jar. Apa itu haraf jar? Sekali lagi saya cerita. Dia berada selepas ish ni haraf. Ish itu haraf. Haraf tu ya, ni haraf ya. Haraf jar namanya. Selepas haraf jar. Haraf jar. Apa itu haraf jar? Kejap lagi saya cerita. Dekat sini ada satu kumpulan haraf namanya haraf jar. Nanti saya kongsikan dengan tuan-tuan ya. Jadi mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka perkataan itu dikira kategorinya isim. Haraf jar ni ada 9. Dalam kumpulan haraf jar ada 9 haraf.
ada 9 semua. Min, ila, an, ala, fi. Oh, saya hafal lah sebab saya dah ulang banyak kali lah. Min, ila, an, ala, fi, rubbaka, li dan sebagainya lah. Baik, kita ambil satu je haraf jar, min. Kita ambil satu je, min. Min ni tuan-tuan, maknanya daripada. Dalam bahasa Melayu, terjemahnya daripada. Min madrasah. Min madrasah. Min maknanya daripada, madrasah maknanya sekolah. Madrasah maknanya sekolah. Jadi kita nak tahu kalimat madrasah ini isim ke fi'il ke haraf? Isim ke dia, fi'il ke dia ataupun haraf ke? Kita kata madrasah ni isim. Kenapa kita kata dia isim? Sebab dia berada selepas haraf jar. Haraf jar. Nanti kita kongsikan ya. Baik, jadi kalimat madrasah ini kita tahulah bahawa dia kategori isim sebab dia berada selepas haraf jar. Baik, kesimpulannya. Kesimpulannya, kita nak tahu perkataan tu isim ataupun fi'il ataupun haraf. Pertama, perkataan isim semuanya kita dah kumpul dekat sini. Tak semualah, sebahagiannya, minta maaf. Sebahagiannya kita dah kumpulkan dekat diagram warna pink A. Itu yang pertama. Yang kedua, nak tahu perkataan tu isim. Kalau dia tak ada dalam diagram warna pink A, kita boleh tengok rupa paras dia. Macam mana nak tahu? Pertama, kalau perkataan tu pangkalnya, awal dia ada alif lam, maka dia isim. Dia kata nama. Ataupun hujungnya bertanwin, bermakna dia tu isim. Ataupun hujungnya baris bawah, maka dia tu isim. Ataupun yang kelima, yang keempat kita skip dulu. Ataupun yang seterusnya, dia berada selepas haraf jar. Mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar, maka dia itu adalah isim. Contoh madrasah ni. Dia adalah isim sebab dia berada selepas haraf jar. Okey, saya nak memperkenalkan dulu kepada tuan-tuan apa itu haraf. Haraf. Dan dalam haraf ni ada satu nama kumpulan dia haraf jar. Tuan-tuan boleh tengok dekat peranti masing-masing. Saya kongsikan skrin dia. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau nak tanya. Okey, nampak tak? Ini haraf. Tadi saya kongsikan isim kan? Okey, mana-mana perkataan yang ada dekat dalam warna pink A ni pink A Nama dia pink A. Semua perkataan ni. Huwa, huma, hum. Ini tak ada baris ni. Tapi kita boleh baca lah nanti insya-Allah. Hiya, huma, hunna. Ini semua ada makna dia ni Okey, ni alladhi, alladhani, alladhina. Apa lagi? Aina. Ni semua ni. Semua ni ialah isim belaka ni. Okey, isim belaka. Baik. Kita nak pergi dekat haraf jar. Ni haraf jar. Baik, dalam diagram warna pink B pink B. Semua perkataan dalam ni semuanya ialah haraf. Kecuali 3 ni je. Laisa, ghaira, duna. 3 ni saja yang bukan haraf. Yang lain semuanya haraf. Okey, ni lam, lamma, la, aduh. Mana lagi? Ni ya. Ni min, ni haraf jar. Ada berapa kumpulan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ni pun kita pecah lagi. 1, 2, 3. Okay, ada 13 lah kalau ikut tu Baik tuan-tuan. Dalam Al-Quran, yang kita baca Al-Quran selalu tu, dalam Al-Quran, boleh dikatakan setiap ayat dalam Al-Quran dia tidak terlepas daripada salah satu haraf jar ni. Sama ada min, ataupun ala, ataupun bi,
atau huruf ba lah, tapi dia baris bawah B ya. Ni tak diletakkan baris. Ataupun ila, ataupun fi, ataupun ka, ataupun an, ataupun rubba, ataupun li, dibaca juga dengan la. Li ataupun la, boleh baca dua-dua. Tengok keadaan lah. Okey. Jadi ada berapa semua ni? Ada 9. Min, ala, bi, ila, fi, ka, an, rubba, li. Okey, semua ada 9. Dan salah satu daripada 9 perkataan dalam kumpulan haraf jar ini sentiasa akan mencelah masuk dalam satu ayat. Kalau kita baca Al-Quran, silap-silap tak ada ayat yang tiada haraf jar kecuali ayat yang pendek-pendek tengoklah. Contoh Yasin, itu tak adalah. Walaupun Yasin itu satu ayat tapi tak adalah haraf jar kat situ. Kan? Ataupun Alif Lam Mim, itu tak adalah. Tapi kalau ayat yang panjang tu ataupun sederhana panjang, pasti kita akan jumpa salah satu daripada haraf jar ni. Okey tuan-tuan, ini haraf jar. So, mana-mana perkataan yang berada selepas haraf jar. Contoh tadi min madrasah. Madrasah duduk selepas perkataan min kan, selepas haraf jar. Maka madrasah itu ialah isim. Contoh kita ambil ala. Ala maknanya atas. Ala maknanya atas. Lalu kita letak selepas ala ni ada satu perkataan. Ala syajarah. Ala syajarah. Syajarah maknanya pokok. Ala atas, syajarah pokok. Ala syajarah atas pokok. Bermakna syajarah itu ataupun pokok itu dikategorikan sebagai isim. Sebab apa dia isim? Sebab dia berada selepas haraf jar. Okey, boleh tuan-tuan? Jadi ini ya kesimpulan yang telah saya ceritakan kepada tuan-tuan. Ini bahasa Arab, ada 3 kategori. Pertama isim, kedua fi'il, dan ketiganya haraf. Okey, isim ada kat sini. Tengok daripada nombor 6, 7, 8, 9, 10. Ini daripada nombor 6 sampai 10 ni, semua perkataan-perkataan yang ada dekat sini telah dikumpulkan dalam diagram warna pink A. Daripada 6 sampai 10, kita dah kumpulkan perkataan-perkataan tu dalam diagram warna pink A ni. Okey? Jadi semuanya isim. Kemudian, nombor 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini yang saya terangkan tadi dekat papan putih tadi. Kalau nak tahu perkataan tu isim, pangkalnya ada alif lam. Ataupun yang kedua, hujungnya ada tanwin. Madrasatun, tengok ada tanwin. Ataupun yang ketiga, hujungnya baris bawah. Al-muallimi. Hujungnya baris bawah tu. Ini pun isim juga. So dekat al-muallimi ni mengumpulkan 2 tanda isim. Pertama ada alif lam. Sebab ada alif lam kan, tanda yang pertama. Yang keduanya hujungnya baris bawah. Bermakna kalimat al-muallim ini isim lah, confirm. Sah-sah lah dia isim sebab mengumpulkan 2 tanda sekali. Yang keempat ni yang saya skip tadi, yang saya langkau tadi. Ini kita biar dulu. Yang kelima, iaitu perkataan yang berada selepas haraf jar. Mana haraf jar ni? Min ni haraf jar. Min ni haraf jar. So kalimat ma'in. Ma'in ini adalah isim. Sebab apa dia isim? Sebab dia berada selepas haraf jar. Okey, kemudian haraf nida. Nida ni saya ceritakan kemudian lah. Sebab dia jarang-jarang juga, saya tak ceritakan lagi. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita kuasai perkataan yang ada dekat diagram warna pink A, nak kuasai ni tuan-tuan, sudah pastilah kena tekun sikit lah. Tapi perkataan-perkataan ni kita dah jumpa dah sebenarnya. Kita baca Quran, kita selalu jumpa ni. Allazi, anda biasa jumpa. Allati, dah biasa jumpa. Allazina, biasa jumpa. Ni orang-orang yang makna dia. Kalau kita kuasai perkataan-perkataan yang ada dekat diagram warna pink A dan juga warna pink B ni, semua perkataan-perkataan kat sini, insya-Allah tuan-tuan, kita mudah untuk faham Al-Quran. Lagi pula Al-Quran dia mengulang-ulang perkataan yang sama. Contoh haraf jar selalu berulang. Ni haraf ni illa ni selalu jumpa ni illa.
La ilaha illallah illa. Kan? Ya biasa jumpa, selalu jumpa ni. Laisa pun biasa jumpa. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ni ada. La biasa jumpa. Ma biasa jumpa. Tengok Yang paling banyak berulang ni haraf jar, kumpulan haraf jar ni. Perkataan-perkataan dalam kumpulan haraf jar sering kali berulang dalam Al-Quran. Perkataan kedua yang sering kali berulang ialah ni, dalam kumpulan haraf ataf ni. Ni nombor 2. Nombor 2 popular. Kita namakan popular sebab apa? Sebab dia banyak kali muncul dalam Quran, sebab tu dia popular tu. Haraf ataf. Ni ataf ni maknanya penyambung. Ni bahasa Arab ni. Ataf maksudnya penyambung. Yang selalu berulang ni huruf waw ni. Walladzina amanu wa. Walladzina awaw wa nasaru wa lagi wa. Wa tawasaw bil haqq wa lagi. Ni selalu berulang. Thumma pun biasa, makna dia kemudian. Waw maknanya dan. Thumma maknanya kemudian. Au maknanya atau. Fa maknanya lalu. Lalu kembalilah orang itu ke rumahnya. Selepas dipukul, lalu sakitlah dia. Itu lalu. So maknanya perkataan-perkataan dalam warna pink B ni kalau kita kuasai, insya-Allah kita akan menguasai Al-Quran ataupun memahami Al-Quran. Baik tuan-tuan. Jadi itulah penerangan yang kita nak tahu tentang bahasa Arab. Pertama sekali isim. Yang kedua fi'il. Fi'il ya. Fi'il ni kata kerja. Kata kerja. Baik, kata kerja ni ada 3. Dalam bahasa Melayu pun sama, bahasa Arab pun sama, bahasa Inggeris pun saya kira macam sama. Wallahualam lah. Saya tak tahu lah bahasa Inggeris. Okey, kata kerja ini dalam bahasa Melayu disebut dengan kata kerja ataupun kata perbuatan. Berdiri, berlari, makan, minum, itu semua perbuatan-perbuatan tu. Kan, berfikir pun dikira sebagai perbuatan. Kan, memukul, itu perbuatan. Baik dia ada 3 jenis perbuatan. Pertama, perbuatan yang telah berlaku. Ini saya cerita ringkas je, saya tak nak cerita lebih-lebih. Saya cerita ringkas. Perbuatan yang telah berlaku. Dalam bahasa Inggeris sebut apa? Past tense. Dalam bahasa Arab dia sebut yang telah berlaku disebut madi. Saya tulis rumi supaya tuan-tuan boleh catat. Madi. Okey? Kemudian bahagian kedua, dia ada perbuatan yang sedang berlaku. Present tense. Betul saya sebut dalam bahasa Arab dia sebut mudhari'. Mudhari' yang sedang berlaku ataupun yang akan berlaku. Okey, pertama madi, kedua mudhari', ada 3 Dan yang ketiganya fi'il amar. Amar ni maksudnya perintah. Maknanya perintah. Makanlah, minumlah, pukullah, belajarlah. Itu fi'il amar. Dia memerintah. Boleh juga disebutkan dengan permintaan. Permintaan ni kalau kita minta daripada Allah. Kurniakanlah ya Allah. Itu pun permintaan juga. Itu pun amar juga. Rezekikanlah aku ya Allah. Fahamkanlah aku akan Al-Quran ya Allah. Itu dalam kumpulan fi'il amar juga. Dia perintah ataupun permintaan. Dua-dua duduk kat sini. Mudhari' yang sedang berlaku. Kan? Sedang berlaku contohnya, aku sedang makan. Aku sedang belajar. Itu sedang berlaku. Itu panggil mudhari'. Kalau madi telah berlaku. Aku telah belajar. Aku bahasa sekarang kita sebut dah tahu. Dah kan? Dah. Dia tak sebut telah lah. Dia kata dah. Okey, madi maknanya telah. Mudhari' sedang. Amar maknanya perintah. Okey. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, perkataan yang diterjemahkan dengan telah, itu maknanya fi'il madhi. Kalau jumpa perkataan itu diterjemahkan dengan sedang, itu maknanya fi'il mudhari'. Kalau ada perkataan yang membawa maksud perintah, makanlah, minumlah, itu bermakna fi'il amar. Okey, selesai. Itu secara ringkasnya.
kategori yang kedua dalam bahasa Arab. Pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiganya haraf. Haraf ni yang kita tunjuk dalam diagram warna pink B tadi. Semua perkataan yang ada dekat dalam diagram warna pink B, semuanya itu dikira sebagai haraf. Okey tuan-tuan, ataupun kata sendi. Okey, ada apa-apa ke nak tanya? Sebelum kita teruskan dengan praktis daripada surah apa? Ya Ustaz, ni Ustaz. Nombor 4 tu Ustaz, dekat VL tu dalam diagram ni ada VL nahi. Okey, syukran. Terima kasih banyak. Ada fi'il nahi ya. Nahi tu kita abaikan dulu. Sebab apa kita abaikan? Kerana dia adalah pecahan daripada fi'il mudhari' dan juga dia lawan versus kepada fi'il amar. Kalau fi'il amar dia kata makanlah. Kalau fi'il nahi dia kata janganlah makan. Dia lawan lawan. Jadi kita dalam pelajaran kita dalam Akademi Hudhud, kita tulis tapi kita tak kongsikan lagi. Boleh Halo? Ya Ustaz. Okey. Ustaz, Ya, boleh silakan. boleh ulang yang Ustaz tahu tadi yang mudarat, maudi tadi saya tak dapat. Okey, baik. Boleh, tak ada masalah. Baik ya. Baik. Saya tulis dia punya terjemahan lah, senang. Baik, kalau ini saya padam ni boleh tak? Ni dah catat ni. Saya padam ni ya. Tak catat pun tak apa tuan-tuan. Tak dapat catat Ustaz. Kecil sangat. Tak nampak. Tak nampak. Oh, sebab pakai handphone je. Pakai handphone tak nampak lah. Okey, tak apa. Yang ini kata kerja Baik, saya ulang balik secara keseluruhan dan umum. Baik, bahasa Arab ni terbagi kepada 3. Tuan-tuan baca Quran, dalam Quran tu ada 3 kategori je. Pertama, isim. Isim tu kata nama. Kedua, fi'il, iaitu kata kerja, perbuatan. Dan yang ketiganya haraf, iaitu kata sendi. Baik, ini kita dah cerita tadi perkataan yang ada dalam diagram warna pink A, semuanya itu isim. Jadi kalau yang tak ada dalam diagram warna pink A tu, kalau tak ada dalam diagram pink A, kita nak tahu dia tu isim ke fi'il, tengok tanda dia. Ada tak alif lam? Kalau ada alif lam, dia isim lah. Ataupun tanwin di hujung, ataupun baris bawah di hujung, ataupun dia berada selepas haraf jar. Itu isim. Baik, yang keduanya tentang kata kerja ataupun fi'il. Baik, fi'il ni kata kerja dia ada 3. Perbuatan kan? Kata perbuatan ni ada 3 pembahagiannya. Pertama, fi'il madhi. Fi'il madhi ni, kalau kita nak terjemah dia, kita akan tambah perkataan telah. Telah makan, telah belajar, telah tidur, telah tu maknanya telah berlaku dah tu. Ya, kalau bahasa kita sebut, saya dah belajar Ustaz. Dah tu maknanya fi'il madhi lah tu. Saya dah faham Ustaz. Itu fi'il madhi lah tu. Baik. Yang keduanya fi'il mudhari'. Mudhari' ni maknanya sedang berlaku, perbuatan yang sedang berlaku. Saya sedang belajar. Sekarang ni tengah apa? Tengah belajar kan? Kalau kita nak terjemahkan fi'il mudhari' nanti, kita akan tambah perkataan sedang. Ataupun kita terjemahkan maknanya akan. Sebab fi'il mudhari' ni membawa makna present tense ataupun future tense. Maknanya sedang berlaku ataupun akan berlaku. Okey? Dan kadang-kadang tu boleh juga diterjemahkan dengan makna sentiasa berlaku. Contoh, orang beriman. Macam kita ni beriman. Kita ni tengah apa ni? Kita ni tengah beriman kepada Allah lah ni. Sebab tu kita nak faham Al-Quran. Dan keimanan kita ni sentiasa. Itu mudhari'. Kita ni sentiasa beriman. Daripada sekarang, insya-Allah sampai kita matilah. Itu maknanya sentiasa beriman. Jadi, fi'il mudhari' ni boleh membawa makna sedang, boleh membawa makna akan, boleh membawa makna sentiasa. Okey? Baik, yang ketiganya fi'il apa? Yang ketiganya fi'il amar. Amar ni maknanya perintah. Okey, cara menterjemahkan fi'il amar, kita akan tambah titik-titik, kita tambah perkataan la di hujung.
Contohnya makanlah. Ni adalah kat sini. Ini fi'il amal lah ni. Minumlah. Belajarlah. Ni. Adalah kat ujung ni. Ini fi'il amal lah ni. Ini fi'il amal. Okay. So ada 3 semua kata kerja. Madhi, mudhari' ataupun amar. Sekarang ni nak sebut yang paling tergeliat lidah ni mudhari'. Mudhari'. Payah sikit nak sebut ni. Okay. So ada 3 semua. Untuk kategori yang kedua. Baik, ada soalan lagi tak? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey, kalau tak ada soalan, kita ada lagi masa. Kita janji sebab tuan-tuan habis masuk Zuhur ke apa? 12.30. Kan? 12.30. Jadi kita ada masa lagi sekitar 20 minit macam ni 20 minit. Baik, 20 minit ni apa yang saya nak buat? Saya nak kongsikan dengan tuan-tuan praktis daripada ayat Al-Quran. Praktis daripada ayat Al-Quran untuk kita kategorikan perkataan tu isim ke, fi'il ke, haraf ke. Perkataan tu kita dah faham ke ataupun belum faham lagi. Itu. Boleh tuan-tuan Baik. Sebelum tu kita nak tengok dalam tuan-tuan boleh tengok dekat share screen ni. Ustaz Azrin. Okey, nampak tak ni? Apa cerita ni? Ini adalah perkataan-perkataan bahasa Arab yang digunakan oleh kita di Nusantara ni bukan kata Malaysia je. Indonesia, yang duduk Kemboja pun, sebahagian daripada masyarakat di selatan Thailand yang bercakap bahasa kita ni lah. Semua ini telah dimelayukan. Contoh, akrab. Apa maksud akrab? Lalu. Dekat kan? Dekat, betul tak? Ya. Ni orang yang paling akrab dengan saya. Kita kata gitu kan? Orang yang paling dekat dengan saya. Dia asalnya perkataan bahasa Arab ni akrab. Akrab maksudnya lebih dekat. Kita dah melayukan perkataan akrab ni. Alamat. Ni kita, alamat rumah saya. Asal bahasa Arab alamah. Amanah. Dalam bahasa Arab amanatun. Alam. Alam, sekalian alam. Arab kata alam. Alat yang kita guna untuk makan ke, sudu, garpu tu alat semua kan. Arab panggil alatun, alah. Kita dah melayukan banyak perkataan. Ini kalau kita ambil daripada huruf A je. Cuba kita pergi pada huruf B. Badan. Arab kata badanun. Orang Melayu kata badan. Bahas. Kita kata kita membahaskan benda yang sama je tak habis-habis. Arab kata bahthun. Bahthun. Kalau nak terjemah secara lafziah ataupun secara perkata, bahs ni maksudnya orang kata research. Research apa? Kajian kan? Tapi orang Melayu dah gunakan dalam bentuk bahas. Batin. Arab kata batin. Melayu kita batin. Tok batin. Batin. Kenapa panggil tok batin? Siapa boleh jawab? Ada siapa boleh jawab? Kenapa panggil tok batin? Mengubat fizikal, Ustaz. Sebab dia bukan Tok Zahir, Ustaz. Something to do as berkenaan dengan spiritual, Ustaz. Spiritual Okey, dia tok batin maknanya dia menjaga dia bukan tok batin ni macam ketua kampung Bukan juga. Asli macam ketua kaum. Ketua kaum. Ketua kaum kan dia panggil tok batin sebab dia menjaga spiritual orang-orang kampung ataupun jawapan mudah dia sebab dia bukan Tok Zahir. Pandai jawapan tu. Okey. Ustaz, tok batin ni selalunya Sakai kan yang pakai tok batin. Orang asli. Saya tak asli. Mungkinlah Orang asli banyak kan dia panggil tok batin. Sebab ialah sebab dia menjaga, betul saya kata menjaga kerohanian orang-orang kampung dia. Tok batin. Orang asli selalu gunakan. Kita jarang gunakan tu. Kita panggil ketua kampung macam tu. Okey. Baik. Seterusnya kalimat batal. Arab kata batal.
Batlun, dia punya al-batlun. Baik, bait kata. Kita gunakan bait kata kan, kita sebut. Arab kata bait juga, tapi kita terjemah bait ni boleh dua, sama ada bait kata tu ataupun baitun rumah. Dua. Bakhil bahasa Arab. Okey. Kita lompat terus kita lompat pada huruf H. Hadiah, hal, hadir, hasad, haid, hajat, hamil. Kan? Ini jarang sekali lah kita guna. Ghaib, ghaib biasalah alam ghaib. Qamis, gamis, kita sebut gamis. Okey, fitrah. Ini fitrah ni. Arab kata fitrah. Faham, kita panggil faham. Arab kata fahmun. Fiqh, ilmu fiqh. Okey, apa lagi? Saya saja nak kongsi dengan tuan-tuan supaya kita ni tak rasa jauh sangat dengan bahasa Arab ya. Tengok isnin. Kita dah jumpa. Arab kata ithnain. Kita kata isnin. Isyarat, Arab kata isyarah. Ijma', kita ijma' ulama, tengok ijma' ulama. Kita dah faham dah maksud ijma'. Bila sebut ijma' dah faham dah. Ijma' maknanya orang berpakat. Kamus, tengok Arab kata qamus. Tadi kita jumpa akrab kan? Ini qarib. Kawan karib. Tapi yang lebih akrab dengan saya, tengok. Kita kata dia ni kawan karib saya. Muhammad ni kawan karib saya. Tapi yang lebih akrab dengan saya ialah Hasan. Itu maksud dia. Karib ni maksudnya dekat, akrab maksudnya lebih dekat. Tadi kita dah guna dua-dua. Kertas, Arab kata qirtas. Kuliah ataupun setengah tulisan qirtas, ada alif kat sini ya. Ada alif dekat selepas huruf ta. Khatul istiwa, tengok Arab kata khatul istiwain. Khatul istiwai. Gitu. Kita panggil khatul istiwa. Khat, tulisan khat, khatam Quran, khianat, tengok majalah, Arab kata majallah. Makalah dalam surat khabar tu, maqalah Arab kata. Maqalah. Ma'ruf, malaikat, markaz, masalah. Kita sebut masalah sama je, masjid, mati, misal cuma mati sini Arab kata mata, dia ujung dia balik atas, mata. Okey. Misal, miskin sama je. Mana lagi? Okey, nak habis dah tuan-tuan ya. Tengok riwayat. Arab kata riwayah, rezeki, rizqun. Arab kata rizqun. Merafa' sembah, tengok merafa' sembah. Kita gunakan merafa' sembah kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Rafa' ni maksudnya angkat. Kalau terjemah betul-betul dia angkat maksud dia. Merafa' tu mengangkat sembah. Rukuk, rakaat, rasuah. Dia kata rasuah. Sama aja, cuma kita tukar huruf S, dia pakai huruf shin. Sabun, tengok sabun. Sabun. Sabun ya. Contoh pergi negara Arab, tak ada sabun, pergi kedai, saya nak sabun. Senang. Sajak, kita panggil sajak kan? Sajak. Apa maksud sajak? Arab kata sajak. Sajak ni hujung perkataan dia sama. Kalau orang bersajak kan. Itulah maksud dia. Berpuisi. Sajak lah tu. Arab kata sajak, kita kata sajak. Sedekah, sebab, silaturahim. Tu, silaturrahmi. Silah ni sambung. Kalau yang terjemah secara harfiah dia, rahmi maksudnya rahim. Rahim ni ulama kata rahim ibu tu. Dua-dua. Bersambung rahim ibu. Maksudnya apa? Sama tempat keluar. Saya dan adik saya sama tempat keluar dia. Sama rahim. Itu maksud dia. Silaturrahmi. Sihir. Sujud. Ada satu lagi. Last. Ni kita tengok wajib, wakil, waktu, wali. Warisan kan. Arab kata warathah. Wilayah, wujud, waqaf, wabak. Tengok wabak, pandemik. Wabak sama je. Warith. Walhal, kita kata walhal, benda tu tak tahu lagi. Tapi dia dah umumkan. Contoh, wawul hal. Arab kata wawul hal. Okey. Uzur, zakat, zalim. Ini semua perkataan-perkataan. Jadi tuan-tuan, ni buaya sekalian, daripada perkataan kita kongsikan itu, agak-agak jauh tak kita dengan bahasa Arab? Sebenarnya tak jauh. Dekat je. Dekat sahaja kita ni dengan bahasa Arab. Okey. Baik. Saya lagi berapa minit ni? Kalau ikut ni lagi 15 minit. Saya nak padam yang ni. Okey, Puan Nursyah ataupun Puan Nur Aini. Kita nak kongsikan praktis surah apa ni? Surah apa?
Yang pendek sekali yang ada. Bismillah. Inna ataina kal-kausar. Bismillah. Ustaz. Inna a'tainaka Bismillah al-kautsar memang. fasholli li Bismillah rabbika memang wanhar betul. inna syani'aka okey, itu Ah. ya, itu perkataan yang tak mesra bahasa Melayu lah dalam surah Ya ke? Inna a'taina. Oh, nak mesra pula. Ah. Mana-mana lah Ustaz. Kita Nak ambil- pendek. Ustaz. Ya. Mana-mana lah Pilih Ustaz. lah. Okey, saya ambil Saya ambil daripada surah sekejap. Ini saya main tebak je ni Wa minan nasi man yashtari lahwal hadithi liyudhi'a, ni panjang pula. Kita ambil sekejap Tabat yang dah tak boleh Ustaz. Tabat yada abi lahabin Ah. wa tab ma Dia aghna kebanyakan Arab tu. maluhu wa ma kasab. Itu sebab setiap banyak surah Arab. setiap surah dalam Al-Quran ni, kalau kita faham, tuan-tuan biasa dengan Quran kan, kita biasa dengan Quran. Setiap surah dalam Quran ni dia punya hebatnya, mukjizat Quran ni, setiap surah tu dia ada identiti dia. Yes, betul. Setiap surah dia ada identiti. Cuba tengok Al-Fatihah dengan Al-Baqarah. Fatihah identiti dia lain, Baqarah identiti dia lain. Surah Ali Imran, setiap surah tu ada identiti dia. Identiti masing-masing. Ya betul. Ada surah yang Surah Al-Ikhlas lah guru. An-Nas lah Ustaz, An-Nas. An-Nas, Al-Ikhlas, An-Nas. Ataupun kita ambil surah Yasin dah ada belajar. Ada yang baca surah? Dah. Surah Tak ada. Al-Baqarah tu. Ada kelas semua dah. Waktu 185. IIC. Ya? Al-Baqarah 185. 185. Macam mana punya ayat dia Tuan Haji? Syahrul Ramadan. Masya Allah. Okey, bolehlah. Sebab tu ayat kita bisa dengar Boleh yang tu? Setuju tak? Setuju. 6. Kalau saya tersalah, tolong betulkan Syahrul Ramadan alladhi Ayat berapa tu? 185 185. Okey, saya nak minta tuan-tuan perempuan ibu ayah sekalian, jangan tengok makna dia lagi Dia banyak banyak. Ini cabaran dia sebab dah ada makna, jadi takci lah, takci. Irab. Banyak ada Quran Irab lah, ini semua dah ada. So jangan tengok lagi. Tengok Yes. bayangkan kita ni memang tidak ada rujukan. Langsung. Ya, supaya kita Cabaran ni. test kita punya kefahaman. Syahrul Ramadan Ramadan. unzila Allazi. Oh, ni syahrul bulan Ramadan. Orang yang diturunkan. Saya dah tahu dah Ustaz, fihi dalamnya. Allah Akbar. Saya tak tengok Ustaz, saya baca je ni sendiri ni. Al-Quran. Saya dah tahu dah. Alhamdulillah. Al-Quran dah tahu lah. Fihi Al-Quran. Al-Quran. Nu. Apa lagi? Linnas. Hudan. Okey, saya terlupa satu benda Saya terlupa satu benda nak tunjukkan kepada tuan-tuan. Sekali lagi saya tulis balik. Hudan linnas wa bayyinatin. Okey, saya tulis tak ikut tulisan Al-Quran sebab kat sini saya tulis lain sikit. Bayyinatin minal huda wal furqan. Saya kena tulis kat bawah minal huda wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey, wal furqan minal huda wal minal huda wal furqan. Okey. Furqan. Okey, tuan-tuan Itu pun Quran. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya terlupa satu benda. Dalam kaedah pusar, kalau kita nak belajar nanti, kita akan ada tanda untuk setiap perkataan. Untuk setiap perkataan ada tanda dia. Kalau kita tanda, kalau perkataan tu, kalau perkataan tu dah ada dalam diagram warna pink A ataupun pink B yang saya tunjuk tadi tu, kalau kata perkataan tu dah ada dalam diagram warna pink A ataupun pink B, maka perkataan itu kita akan tanda dengan tanda pangkah macam ni. Tanda X lah, X. Ustaz Rusli disebut X. Ini bermakna perkataan dah ada dalam diagram warna pink A ataupun pink B. Popular. Okay. Baik, ataupun kita namakan dia sebagai perkataan popular. Kenapa popular? Sebab tajuk dekat diagram tu
diagram tu ditulis tajuk dia isim popular ataupun huruf popular. Jadi kita namakan tanda ni tanda popular. Dah ada dalam diagram warna pink A, pink B. Kedua, kalau perkataan tu bahasa Melayu, kita akan tandakan dengan tanda right macam ni. Maknanya bahasa Melayu lah. Orang Melayu dah guna dah perkataan tu. Tapi mungkin dalam bentuk yang lain sikit. Ini kita namakan perkataan bahasa Melayu PM. Bahasa Melayu. Okeylah. Baik, yang ketiga, andai kata perkataan tu berulang. Dia dah ada dah maklumat perkataan tu dalam minda kita. Dalam memori kita, perkataan ni aku biasa dengar ni. Kan? Contoh macam Alhamdulillah. Alhamdu tu bahasa Arab, tapi orang Melayu dah faham dah. Bila sebut Alhamdulillah, dah faham. Maksudnya apa? Positif. Kalau sebut wal'iyadzubillah ataupun na'udzubillah, tu bahasa Arab tu. Tapi sebab kita dah tahu, kalau sebut na'udzubillah, maknanya apa? Negatif. Itu tanda dengan tanda berulang. Itu kita namakan perkataan berulang. Okey. Dan ketiga-tiga tanda ni, kita sebut perkataan yang kita kata kita boleh faham lah. Boleh faham. Yang mungkin tak faham pun dekat popular ni lah, dekat diagram warna pink A, pink B ni. Itu kita kata tak faham. Tapi tak faham pun bukan bermakna sampai kiamat kita tak faham, tuan-tuan ya. Kita boleh faham kalau kita sentiasa melihat, membaca dan juga mengulang. InsyaAllah kita boleh faham juga. Okey, ini kita kata perkataan yang kita faham. Maksud fahamnya apa? Dalam kawalan kita lah. Dalam kawalan kita, under control. Baik, kalau tanda yang keempat, dalam diagram pun dia tak ada. Bahasa Melayu pun tak guna perkataan tu. Kan? Dan dia pun jarang-jarang kita dengar. Maka perkataan itu kita tandakan dia dengan tanda nota kaki. Nota kaki. Saya buat petak macam tu supaya nanti kita boleh notakan dia. Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke. Tengoklah berapa perkataan yang kita tak faham langsung dalam ayat yang panjang itu. Okay? Kalau ada 3 perkataan, kita tulislah sampai 3 nota kaki yang perlu kita catatkan makna dia. Okey? Ini kita namakan tanda nota kaki. Okey, nota kaki. Baik, nota kaki. Dan nota kaki ni kita kata perkataan ini kita tak, ini bahasa Melayu lah, tidak faham langsung. Bermakna kita kena rujuk terhadap ataupun kita kena rujuk kita punya terjemahan Al-Quran ataupun kamus. Baik. Baik, sekarang ni kita ada satu ayat Quran ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baik, kita nak tanda kalimat syahru. Nak tanda dengan tanda apa ni? Pilih salah satu. Jadi tuan-tuan kena follow saya lah. Sebab saya buat masa ni saya agak menguasai diagram warna pink A ataupun pink B. Saya agak menguasai. Mana tahu kalau tuan-tuan belajar nanti, tuan-tuan lebih advance daripada saya, memang saya tertinggal lah. Okey, syahru ni perkataan yang saya nak tandakan dengan X ataupun pangkah begini. Apa tanda dia? Bermakna perkataan ni dah ada dalam diagram kita. Sekali lagi kita rujuk dekat mana dia ada. Okay. Yang kedua Ramadan. Ramadan ni saya nak tanda dengan tanda right. Sebab apa orang Melayu pun guna kalimat Ramadan. Okey, yang ketiga kita jumpa kalimat alladhi. Alladhi ni saya nak tanda dengan tanda popular. Kenapa popular? Sebab dah ada dalam diagram kita. Warna pink A. Oh, kalau nak tahulah. Ataupun nanti kita semak sama-sama lah. Kalau yang dah ada diagram tu nanti kita selak sama-sama. Kalau yang tak ada nanti saya kongsikan dekat share screen nanti. Okey, unzila. Unzila ni saya nak tanda bahasa Melayu ni tuan-tuan. Kenapa nak tanda bahasa Melayu? Orang Melayu sebut unzila ke? Orang Melayu sebut nuzul. Unzul. Nuzul Quran, betul tak? Nuzul Quran. Ya. Sarawak cuti tak nuzul Quran? Cuti.
Mana Ya. boleh tak cuti? Sekolah cuti. Sekolah je. Sekolah je cuti. Yang kerja. Orang kerja cuti juga. Ada Oh, anak saya cuti. tak kerja. Kerja Tak tahulah ya, not overall ya. No overall lah. Susah lah. Patut cuti tu Ustaz ya, nuzul Quran. Macam Semua dekat satu negara cuti. macam dekat Selangor cuti. Cuti Tapi semua. dekat sebelah Selangor Negeri Sembilan tak cuti. Ya. Jadi dia ada beza. Cuma saya nak beritahu perkataan unzila ni orang Melayu dah guna. Cuma dalam bentuk apa? Dalam bentuk nuzul. Okey, selesai. Kemudian fihi. Fihi ni tuan-tuan dua perkataan sebenarnya. Satu huruf fi, yang keduanya hi. Fi ni saya nak tanda dengan popular sebab dah ada dalam diagram. Kalau hi pun saya tanda popular juga sebab dah ada dalam diagram. Selagi kita rujuk sama-sama. Al-Quran tanda bahasa Melayu. Hudan saya nak tanda bahasa Melayu juga. Huda, hidayah. Penggunaan dia ialah hidayah. Okey, linnas. Linnas pertama li, keduanya annas. Okey, li ni saya tanda popular sebab dah ada dalam diagram. Annas ni nak tanda apa tuan-tuan? Saya tanda berulang boleh? Boleh juga. Dia perkataan Dia tahu bulan. kita dah tahulah makna dia. Qul bi rabbin nas, manusia. Malikin nas, berapa kali ulang tu? Banyak kali tu. Banyak. Okey. Seterusnya kita jumpa wabayinatin. Okey, kat sini ada dua perkataan ni. Cuma saya lupa nak asingkan sikit. Waw ini popular. Kemudian bayinat. Bayinat ni nak tanda apa tuan-tuan? Bayinat biasa dengar? Bayinat, di samping bayinat. Jarang-jarang lah, okey lah. Anggap tak tahu. Anggap tak tahu Anggap tak tahu, kita letak nota kaki. Nota kaki nombor 1. Sebab daripada ayat yang banyak ni, baru satu perkataan yang di luar kawalan kita. So kita kena rujuk apa? Terjemahan. Ataupun rujuk dekat kita punya kamus. Okey, min. Min ni popular. Dah ada dalam diagram kita. Al-Huda. Huda pun ulangan tadi. Ini Hudan. Ini Al-Huda. Tengok dekat sini tak ada alif lam. Tak ada alif lam. Ini tanda apa ni? Tanda bahasa Melayu juga. Okey, wow. Popular. Al-Furqan biasa dengar? Biasa. Biasa. Okey, Furqan tanda berulang lah. Okey, daripada berapa perkataan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 perkataan yang betul-betul tak faham lah. Ini kalimat bayinat saja. Yang lain tu bukan kita faham, tapi dia dah bawah kawalan kita. Apa maksud bawah kawalan? Sama ada dia bahasa Melayu ataupun dah ada dalam diagram warna pink A ataupun pink B. Ya. Sebab tu saya kata, kalau kita kuasai diagram pink A ataupun pink B, insya-Allah kita boleh faham Al-Quran. Yang banyak perkataan yang ada ni, apa tanda dia tuan-tuan? Tanda pangkal ke tak? X. Tanda X bermakna perkataan yang berulang dalam diagram warna pink A, pink B ni sangat banyak dalam Al-Quran. Subhanallah. Sebab itu kalau kita kuasai diagram pink A, pink B, kena belajar sikit lah. Kita kena tahu makna dia dan kita ulang-ulang makna dia. InsyaAllah tuan-tuan baca Quran dah boleh tebak lah dia punya makna dia. Okey, saya nak ajak tuan-tuan sebelum tu lagi berapa minit ni? Lagi seminit lah. Lagi seminit. Alah Ustaz, 2 jam lah. Seronoknya dengar. InsyaAllah. Kita tengok sikit lah, tak apa. Kita ambil masa sikit lah. Sebab tuan-tuan nak masuk Zuhur tu. Tak apa. Tak apa Ilmunya pasal. Boleh. Lambat sikit je boleh. Okey, baik. Kita baca Quran Kita baca ayat yang kita tulis tu. Syahrul Ramadan alladhi syahru. Syahru, perkataan syahru dah ada dalam diagram warna pink A. Kat mana tu? Dekat sini. Bulan. Ini, nampak tak? Masa. Syahru. Dah ada dah. Zaraf zaman dalam kumpulan sim zaraf zaman ada. Maknanya bulan. Syahrul Ramadan. Ramadan dah faham Syahru maknanya bulan, Ramadan bulan Ramadan lah. Alladhi dah ada dalam diagram kita tu. Kita tanda pangkah tadi kan? Ini alladhi.
Ping A Sin. maknanya Jaga yang. Al-Lazim. Maknanya yang. Yang. Syahrul Ramadan alladhi, bulan Ramadan yang unzila fihi al-Quran. Unzila nuzul. Nuzul maksudnya apa? Turun. Turun. Unzila kita kena main sikit lah. Dia punya tu ada cara dia, nanti kita belajar. Maknanya diturunkan. Okey. Diturunkan. Kalau nuzul penurunan, kalau unzila diturunkan. Okey, lepas unzila apa perkataan berikutnya? Fihi, betul? Ya, betul. Okey, fihi. Ada dua perkataan kat situ. Pertama, fi. Fi dah ada. Kita dah tanda fi dengan tanda apa? Dengan tanda popular, tanda X. Fi dah ada kat sini. Tengok fi. Dalam diagram warna pink B. Huruf jar ya. Dalam kumpulan huruf jar. Maknanya dalam. Ataupun pada. Okey, pada. Seterusnya kita jumpa apa? Hi, fihi. Fihi ya. Hi tu dah ada kat sini. Tengok dalam diagram juga warna pink A pula. Ni. Macam mana nak tahu cepat itu Ustaz? Kena belajarlah, tak apalah, pelan-pelan lah. Janganlah kita sedar kan. Relax lah. Hi maknanya nya, padanya. Fihi maksudnya padanya. Okey. Fi. Dah bang dah. Okey, Al-Quran lah. Unzila fihi Al-Quran. Seterusnya hudan, perkataan hudan. Hudan maknanya apa? Hidayah, petunjuk, hidayah. Hudan, hidayah. Linnas, li dah ada dalam diagram. Li kita tanda popular, dah ada dalam diagram. Warna pink B, minta maaf. Pink B, dekat mana tu? Dekat ni. Ni, haraf jar. Haruf jar juga. Berapa kali ulang dah tu? Haruf jar. Tadi fi, sekarang ni li pula. Linnas. Okey, nas itu kita dah kata perkataan berulang kan? Nas maknanya manusia. Hudan linnas. Wabayyinatin. Wow dah ada dah. Ni wow. Mana wow? Ada 3 tempat wow. Pertama dekat istinaf, kedua dekat taukid, ketiga dekat ataf. Tapi wabayyinat tu dia dekat ataf ya. Maknanya dan. Makna dia dan. Penghubung Ataf maksudnya penghubung, wow maksudnya dan. Wabayyinatin. Bayyinatin terjemahnya apa? Keterangan. Penjelasan ya. Itu nanti kita semak. Kita semak dalam buku, dalam Quran tuan-tuan lah. Buat mesin jangan tengok lagi ya. Wabayyinatin minal huda wal furqan. Min tu kat mana tu? Haruf jar lagi. Min, haruf jar. Dah tanda dah dekat tadi warna tanda S kan, mina. Maknanya daripada. Okey, al-huda bahasa Melayu hidayah, petunjuk. Wal furqan, wow lagi. Wow ataf. Dan al-furqan perkataan berulang. Furqan maksudnya apa? Pembeza. Pembeza antara yang benar, Quran jugalah. Pembeza antara yang benar dan juga yang batil. Okey. Selesai tuan-tuan. Okey Jadi maknanya apa? Kalau kita kuasai diagram warna pink A, pink B, insya-Allah kita akan dapat kuasai banyak perkataan dalam Al-Quran. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena tahulah lenggok-lenggok perkataan yang orang Melayu dah guna sebenarnya. Contohnya macam unzila nuzul. Hudan Al-Quran adalah hudan hidayah. Kan? Kemudian apa lagi? Perkataan berulang. Perkataan berulang Al-Furqan. Furqan nama Al-Quran. Al-Furqan maksudnya pembeza antara yang benar dan juga yang hak. An-Nas berulang juga. Jadi maknanya tuan-tuan, daripada banyak perkataan ni, cuba kita kira tadi apa? 16 perkataan kan? 16 perkataan, hanya satu perkataan sahaja, bayyinat, yang betul-betul kita tak tahu makna. Ya, yang lain tu semua under control dalam kawalan kita. So berapa peratus yang sepatutnya kita faham tuan-tuan? Kalau ikut ayat ni banyak ni. Ada dalam 90% ada. 90% ya. Siapa boleh tahu? Yalah, kita jadikan 100, dia ada berapa Ustaz? 16. 16. Times it dah. Banyak dapat satu aja. Satu perkataan saja yang betul-betul kita tak tahu makna, yang lain tu kita dah boleh agak ataupun kita dah boleh tengok dalam diagram kita. Diagram kita tu
tuan-tuan, kita tak perlu hafal sekarang. Oh, terima kasih. 93%. Puan Rafiah sebut. Syukran. 93%. 93% ke 7% yang banyak? 93%. 70 dia sedikit ya. Jadi kalau tuan-tuan takut dengan 7%, maknanya kita salah kira lah. Sepatutnya kita kena tengok yang lebih besar. Berapa? 93%. Jadi maknanya kalau kita betul-betul belajar, insya-Allah kita akan dapat kuasai diagram warna pink A, pink B. Lepas tu kita tengok perkataan-perkataan bahasa Melayu, kita tengok perkataan-perkataan berulang, kita dapat faham Al-Quran itu insya-Allah. Alhamdulillah. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terkasar bahasa, mohon maaf. Kita jumpa kali kedua nanti pada 20 hari bulan ya. Tu lain segmen ya? Lain segmen. Lain. Tuan-tuan masuk juga. Jadi Ustaz, saya nak beritahu kawan-kawan semua ni, apa yang saya dah alami. Bukan saja nak puji hud-hud, tidak. Saya dah belajar banyak bahasa Arab kelas, tapi saya tak pandai nak buka Quran, saya tak faham. Tak dapat buka faham. Ini sekarang Ustaz tunjuk saya Syahrul Ramadan ni, saya tak patut Quran, saya dah tahu maknanya sebab saya dah belajar 8 bulan dengan Ustaz. Masya Allah. Lepas itulah saya nak sangat kawan-kawan ni, walaupun dia dah belajar bahasa Arab tempat lain, jangan kita mesti orang kata perbetulkan sikit cara pembelajaran kita supaya kita dapat lagi cepat dapat kenal Al-Quran. Itu yang maksud saya bawa ni hud-hud ke Sarawak. InsyaAllah Ustaz, ramai kawan-kawan yang nak join in. Yalah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Puan Nusiah. Terima kasih. Okey, yang lain-lain ada soalan saya nak buka. Kalau ada soalan. Tadi Tuan Haji apa yang bagi cadangan tadi? Masya Allah. Bagus ni Syahrul. Tuan Haji mana? Seorang aja Tuan Haji. Tuan Haji Abu Bakar kot. Wan Abu Bakar kot. Jazakumullah khairan. Okey tuan-tuan, perempuan, ibu ayah sekalian. Saya kira cukup sekarang ni, saya dah terambil masa lebih tuan-tuan. Jadi kita jumpa pada 20 hari bulan. Saya akan kongsikan lagi sedikit berkenaan dengan apa yang perlu kita faham daripada kaedah pusat ni, dan kita akan buat lagi satu praktis. Tuan-tuan boleh letak dalam kepala apa ayat yang kita nak praktis tu. Adalah perkataan-perkataan yang mungkin kita memang tak faham langsung. Ada je ayat-ayat yang memang semua tak faham. Ada juga kan. Kata ni, tapi secara satu ketul Al-Quran itu, mushaf itu, insya-Allah lebih banyak perkataan yang sepatutnya kita faham berbanding kita tak faham langsung. Okey, yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada Puan Nursia, Puan Nuraini, Puan Alina kalau ada. Terima kasih Ustaz. Okey, atas sokongan, moga-moga kita semua pakat-pakat menjadi ahlul Quran lah insya-Allah. InsyaAllah, amin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Kita berakhiri pertemuan kita dengan bacaan doa ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terbaik. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih Kak Nusiah. Terima kasih semua. Terima kasih sama. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ila liqa insya-Allah. Terima kasih. Sama-sama. Tentulah dengan penerangan.